Dia ini Profesor Harvard. Dia kemudian menjayakan apa yang disebut pertubuhan accountability, pertubuhan international mengenai pertanggungjawaban good governance yang berpusat di London. Kemudian saya menjadi honorary president accountability, tak ada kena mengenai Yahudi. Sudah saya tahu kalau ucapan pertama saya sebagai presiden accountability, saya jelaskan dalam tradisi Islam soal accountability itu sangat ditekankan. Soal tidak diamalkan itu soal lain, ya. Yang kerajaan-kerajaan yang penuh dengan segala rasuah, penyelewengan, kezaliman, rompakan. Tetapi di dalam Islam, kita anak-anak di sekolah dah diajar kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita bertanggungjawab dan semua kita akan dipersoalkan akan tanggungjawab kita. Ini prinsip accountability atau pertanggungjawaban yang kita harus faham. Tapi kalau kita bercakap dalam hadis, kemudian bila kita pegang kuasa, jadi pengurusi syarikat banyak-banyak, kereta banyak-banyak, ambil balak, ambil kepentingan sana sini, di sana di sini, itu susah. Baik, ada lagi yang dibangkitkan dengan National Endowment of Democracy. Itu NED, saya tidak ada kena-mengena dengan NED, tapi dia NED ini yang dibentuk oleh parti-parti di Amerika Syarikat untuk mendukung demokrasi. Saya diundang berucap, saya berucap, ya. Saya berucap di Kairah, saya bercakap di Qatar, saya bercakap di Delhi, ya. Saya bercakap di Shanghai, di Jakarta. Apa masalah dia? Tapi isi ucapan saya boleh teliti dan baca. Kemudian sekarang ini nak dikaitkan, ini semua badan-badan yang pro-Zionis, Suara, Siapa, Malaysia Kini, Independent journalism, dan lain-lain lah. Ini apa? Ini tak ada modal lah. Itulah jadi. Ini fahaman beku yang saya sebut beberapa minggu yang lalu. Fahaman captive mind, fahaman yang terjajah, tak boleh fikir. Dia taat dan dia menjadi satu walaupun belajar mana universiti, ada yang PhD, tetapi tak boleh langsung berfikir secara kritis. Apa yang guru kata, naam, yes, right or wrong, tak betul. Jadi setakat itu dulu. Saya nak pindah ke tajuk lain. Hari ini Tunku Zafrul, Menteri Kewangan, bagi satu kenyataan yang saya agak mengejutkan sedikit, ya. Tak sedikit, banyak. Kerana dia bagi gambaran berdasarkan kupasan Fitch, ya, yang katakan secara yang begitu positif, bagi gambaran yang agak cukup meyakinkan bahawa Malaysia boleh mencatat pertumbuhan sehingga 5.8%. Sudah, saya tak pedulilah Fitch kata Fitch. Sebelum coronavirus COVID-19 ini, kadar pertumbuhan kita 4.3. Selepas itu kita jangka mungkin kurang daripada 3. Bank Negara kata paling tinggi mungkin 1. Bank Dunia mengatakan paling tinggi negatif 1. Kalau mungkin keadaan tidak begitu meyakinkan, dia mungkin negatif 4. Atau Menteri Kewangan kata positif 5. Ini masuk akal ke ni? Jadi saya harap Menteri Kewangan belajar supaya dalam mengendali kedudukan sebagai Menteri Kewangan, jangan terlalu politikkan. Jangan bagi gambaran yang nak bagi lunak, bagi orang dengar seronok. Orang tak ada kerja ni dah ratuskan 1,000. Kalau dicecah lagi 2 minggu berterusan ni, saya mungkin 1,5 juta. Ini yang keliling, saya ingat di Segambut, di Port Dickson, yang ribuan meniaga di gerai-gerai, semua tak kerja, ya. Jadi pengangguran dah mencecah 1,5 juta. Kilang-kilang banyak tutup. Betul, hari ini Perdana Menteri umumkan kita buka cara berperingkat. Dan saya sokong, walaupun kita harus teliti keselamatan dan supaya jangkitan ini tidak merebak dan sebagainya. Kerana beberapa langkah ekonomi baru nak berjalan. Kalau orang Kedah kata ni baru nak taktih. Itu Menteri Kewangan kata
Jangan bimbang 50%. 5%. Baik. Dan ini pula dia tertakluk kepada masalah COVID-19 ini. Ya. Malaysia, keupayaan kita testing ini, saya lihat ada yang kritik, siapa nama, Dr. Musa Nordin, itu agak keras sekali. Ya, mungkin style dia agak kritikal sedikit, tetapi konten dia, isi kritikan itu patut teliti lah. Janganlah kita ni jadi semasyarakat yang saya katakan sampai yang terlalu feudal sampai tak boleh bagi pandangan. Nah, ini kerajaan sekarang, patuh, taat, cium tangan semua. Ini pandangan begini tak kenal juga. Saya percayakan, umpamanya yang saya sebut bukan kali pertama malam ini, banyak kali, iaitu soal testing kit ini. Ya. Kita ada sekarang ini keupayaan kita 1.93 untuk 1,000 orang. Ini jauh lebih rendah dari Singapura, Germany, South Korea. Ya. Germany 15, Singapura 10 hingga 15, South Korea 9 hingga 1,000. Jadi kalau kita tak uji, mana kita tahu sebenarnya jumlah yang sakit? Ini poin kita. Ya. Apakah ini bermakna kita paksa pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan kerja lebih? Tidak. Kita kata kita paksa beli dan sediakan test kit itu dengan segera, kerana kalau tidak, kita tidak ada upaya untuk mengukur dan menentukan, ya, jumlahnya. Jadi ini bagi saya, kalau kita guna PKP atau MCO ini berdasarkan umpamanya pemulihan itu sangat baik, saya syukur, alhamdulillah. Tetapi dalam soal negara, seperti juga soal ekonomi yang saya sebut, Menteri Kewangan, angka dan kebenaran itu penting. Kalau tidak, kita itu dibuai dengan mimpi igawan, dan besok rakyat dan negara yang akan terhimpit. Sekarang betul lah, kita kritik sikit, kita kena marah. Besok bila kena, kerja kena buang, tak ada kerja, makan susah, baru tahu. Tapi sebab itu kita harus cuba jawab dan tangani betul. Ya. Ini umpamanya pendapatan negara. Ya. Kita tak boleh nampak positif sangat. Harga minyak tu tak tentu. Ya. Dia $35 satu tong. Ya. Kita unjuran kita dalam belanjawan tahun lalu 63. Sekarang 35. Apakah akan naik? Alhamdulillah. Kalau turun, pendapatan negara terjejas. Ya. Jadi negara China ada kejayaan dia, tetapi ada juga langkah-langkah yang diambil akibat kebimbangan kembalinya dan jangkitan di beberapa daerah. Amerika umpamanya paling parah, itu memang banyak orang bukan terkejut lah maknanya tentang sikap governance, pengurusan presiden, ya. Tapi ada yang memberi angka pengangguran dalam tempoh 3 minggu itu 16 juta orang. Saudara-saudari yang saya muliakan, ya, ini soal kita. Apakah kita jangan bunyi yakin sangat, kerana yang dibuang kerja itu bukan menteri, timbalan menteri dah 70 orang, dan ahli politik yang akan mengetuai semua jabatan-jabatan dengan allowance yang tinggi. Mereka tak terjejas. Kalaupun dia berhentikan allowance 2 bulan, ya, tetapi pendapatan tidak terjejas. Yang terjejas ini rakyat, ya. Dan kita tengok umpamanya Singapura yang jauh lebih berjaya dari segi ekonomi dan tangani soal virus corona ini, masih mengatakan bahawa mereka akan hadapi kemelesatan ekonomi. Ini yang saya bukan nak marah dia, tapi saya nak peringatkan awal-awal ni janganlah berbagi gambaran yang mengelirukan rakyat. Dan Indonesia sudah lihat keadaan. Kita doakan kata Allah SWT, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di sana itu dapat lebih terkawal. Tetapi semua unjuran itu membimbangkan, ya. Ketegangan sosial mudah berlaku, ya. Jutaan yang bekerja itu sudah merasa resah.
Di Jakarta sahaja pengangguran ada yang menjangka mencecah 1 juta dan 5 juta di seluruh negara.